Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Adam Alif merupakan wakil kumpulan bagi kerja lapangan dasar-dasar kerajaan bagi pengukuhan peradaban. Berikut adalah senarai ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 12 orang ahli. Bagi pengenalan kajian kami, dasar kerajaan merupakan suatu rangka asas atau garis panduan mengenai ideologi kerajaan memerintah dan merupakan satu elemen yang penting dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara. Hal ini bertujuan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang dan maju. Objektif kajian kami mempunyai tiga. Yang pertama, mengkaji faktor pelaksanaan dasar-dasar kerajaan bagi memartabatkan peradaban. Kami telah menemubuat dua orang responden iaitu Dr. Anwar bin Alias merupakan pensyarah di Jabatan Fizik Gunaan dan seorang pelajar fizik tahun 2 iaitu Adira binti Muhammad Zahid. Bagi poin yang pertama, pemikiran sivik. Pemikiran sivik menekankan pertimbangan etika dan moral dalam pelaksanaan dasar-dasar yang mempromosikan maruah dan tamadun manusia yang selalunya sejajar dengan prinsip keadilan, kesesamaan dan hak asasi manusia. Penduduk yang berfikiran sivik menyedari kepentingan menegakkan prinsip ini dan menyokong dasar yang melindungi dan memajukannya. Untuk yang kedua pula adalah pelibatan pihak berkepentingan. Pihak berkepentingan mewakili pelbagai perspektif dan pengalaman yang berkaitan dengan isu dasar yang dihadapi, memastikan bahawa dasar lebih disesuaikan dengan keperluan penduduk yang membawa kepada pelaksanaan yang lebih berjaya. Penggubah dasar memperoleh pandangan yang berharga dan berbagai sudut pandangan yang boleh memaklumkan proses pembangunan dasar. Untuk yang ketiga pula adalah ilmu pengetahuan. Penyelidikan dan analisis yang teliti memainkan peranan penting dalam penggubalan dasar berasaskan bukti. Dasar yang berdasarkan bukti dan data yang boleh dipercayai lebih berkemungkinan berkesan dalam mencapai matlamat yang disasarkan. Pengetahuan membantu penggubah dasar memahami punca dan akibat isu masyarakat mengenai pasti amal yang terbaik dan membangunkan dasar yang berasaskan bukti. Objektif kedua pula adalah mengenai pasti langkah pelaksanaan dasar-dasar kerajaan bagi mengukuhkan peradaban. Kami telah melakukan kajian melalui internet dan buku di perpustakaan dan berasaskan bahan-bahan yang berilmiah. Langkah pelaksanaan dasar-dasar kerajaan. Buat pengetahuan semua, dasar ialah suatu kerangka, panduan, plan strategi dan petunjuk dirangka untuk terjemahkan wawasan politik kerajaan kepada program dan tindakan untuk mencapai hasil yang diingini. Dasar awam pula ialah usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang makmur, lagi bersatu padu berasaskan sistem demokrasi dalam suasana pembangunan yang aman untuk kesejahteraan rakyat. Sejak merdeka, kerajaan telah menggubal pelbagai dasar pembangunan bertujuan untuk mencapai perpaduan negara bagi mengatasi masalah ketidakseimbangan ekonomi yang timbul akibat daripada dasar penjajahan British. Selepas merdeka, kerajaan telah memulakan usaha merancang dan melaksanakan pembangunan negara dengan lebih tersusun serta sistematik. Usaha dilakukan untuk mengatasi berbagai-bagai masalah sosioekonomi dan politik. Hal ini bertujuan untuk membangun negara agar hasilnya boleh dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak kira keturunan atau kaum. Ini juga bertujuan untuk merancang rancangan pembangunan 5 tahun untuk dilaksanakan secara berperingkat. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan dasar-dasar kerajaan. Dasar yang pertama adalah dasar ekonomi baru iaitu DEB. Objektif dasar ini adalah untuk membina sebuah negara yang bersatu padu dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil, maju, aman dan makmur berasaskan prinsip-prinsip perlembagaan dan rukun negara. Dasar ini merupakan satu strategi negara dalam menghadapi realiti perbezaan etnik dalam mewujudkan keseimbangan dalam pelbagai aspek kehidupan. Antara strategi pelaksanaan adalah yang pertama, mengurangi dan seterusnya membaiki kemiskinan dengan mewujudkan peluang pekerjaan tanpa mengira kaum. Yang kedua, penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Dasar ini bermatlamatkan perpaduan negara melalui proses pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat dalam konteks keselamatan negara yang kukuh. Dasar yang kedua adalah dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar kewirausahaan merupakan pembangunan kebudayaan bagi negara yang baru, merdeka amatlah penting untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersatu padu. Objektif utama pengukuhan perpaduan negara melalui satu syarat kebudayaan nasional. Tiga prinsip dasar kebudayaan kebangsaan adalah yang pertama, berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan yang ketiga, Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Dasar ini juga menjadi garis panduan dalam membentuk serta mewujudkan satu bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Dasar yang ketiga adalah dasar pendidikan kebangsaan yang wujud pada tahun 1971. Matlamat dasar ini adalah untuk memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka masa panjang dan pendek dan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Strategi pelaksanaan dasar ini mempunyai tiga. Yang pertama, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Yang kedua, mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia. Yang ketiga, mewujudkan sistem peperiksaan yang sama. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2060 adalah untuk memperkasa sekolah kebangsaan dan membina negara bangsa. Dasar ini juga telah memperkenalkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 iaitu pelaksanaan remote iaitu rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Dasar sosial negara.
Dasar sosial negara pula adalah untuk menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama, budaya, jantina dan fahaman politik serta semua wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Objektif dasar ini adalah untuk meningkatkan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju. Dasar ini mempunyai 3 prinsip. Yang pertama, memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat. Yang kedua, membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. Yang ketiga, memperkukuh dan membangun sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial dan menjana sinergi multi-sektor. Yang terakhir adalah dasar wawasan negara yang bermatlamatkan meningkatkan keutuhan dan daya saing negara. Dasar ini berobjektifkan membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan, menyemarakkan semangat patriotik, mendidik kematangan politik, membina masyarakat supaya lebih berterangsur dan penyayang tersemat dengan nilai positif serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi. Sekian untuk itu. Gimana? Sorry. Baiklah, bagi objektif yang ketiga iaitu mengkaji penerimaan masyarakat yang berbeza pegangan dan ideologi terhadap dasar-dasar kerajaan. Kami mengkaji objektif ini menggunakan kajian soal selidik, merangkumi dasar sosial, dasar ekonomi dan juga dasar pendidikan. Bagi bahagian satu, kami mendapatkan maklumat diri responden dan majoriti daripada responden kami berumur 21 sehingga 25 tahun. Dan majoriti daripada kami punya responden juga merupakan dalam kalangan perempuan dan majoriti daripada mereka tinggal di kawasan dalam bandar iaitu sebanyak 59.4% dibanding yang tinggal di luar bandar. Baiklah, bagi status perkahwinan responden, majoriti mereka masih lagi bujang manakala selebihnya sudah pun berkahwin dan status pekerjaan daripada kami punya responden seramai 76 orang daripada 138 masih belajar dan ada juga yang masih bekerja iaitu seramai 49 orang. Bagi dasar sosial, soalan yang pertama, pemakaian pakaian batik Malaysia bagi pegawai perkhidmatan awam persekutuan perlu dikekalkan bagi mengukuhkan tradisi masyarakat Malaysia. Majoriti adalah bersetuju kerana ia dapat mengukuhkan tradisi masyarakat dan yang bersifat natural. Bagi mereka, kita perlu mementingkan kekemasan dan kebudayaan iaitu kadang-kadang kita menghadiri majlis rasmi sama ada di dalam atau di luar negara. Kita perlu ikut suasana daripada suasana tempat kita hadir. Dan bagi mereka yang tidak bersetuju, mereka memilih pakaian seragam kerana ia dapat memudahkan pergerakan dan kebersihan bagi mereka yang bekerja. Soalan yang kedua, pengguguran janin dan kandungan secara lela ataupun tidak perlu diharamkan untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan janin. Majoriti adalah bersetuju kerana bagi mereka pengguguran janin adalah perbuatan yang zalim. Dan yang berfikiran natural pula, bagi mereka kita perlu berfikiran terbuka kerana ia merupakan hak kebebasan daripada wanita maupun ibu mengandung tersebut. Dan yang tidak bersetuju, bagi mereka kita perlu mementingkan keselamatan bayi maupun ibu mengandung. Bagi soalan yang ketiga, had umur untuk mengundi bermula daripada umur 18 tahun kerana ia merupakan usia matang bagi membuat keputusan yang cermat untuk memilih kerajaan yang tepat. Majoriti daripada responden kami bersetuju kerana mereka bersetuju bahawa kenyataan Tun Dr. Mahathir menganggap bahawa 18 tahun merupakan usia yang telah matang. Boleh tak teruskan? Okay. Majoriti mereka bersetuju kerana mereka bersetuju dengan kenyataan mantan Perdana Menteri bahawa dengan umur 18 tahun ini mereka telah mencapai usia kematangan dalam membuat keputusan untuk negara. Dan yang tidak bersetuju pula, bagi mereka umur ini masih mentah dan mereka memerlukan bimbingan dalam membuat satu keputusan yang besar. Dan yang berfikiran neutral pula, bagi mereka umur ini bukanlah satu faktor yang penting bagi kematangan mereka dan kadang-kadang umur ini juga mudah mempengaruhi mereka kerana pengaruh daripada media sosial. Dan soalan yang keempat, budaya barat dan budaya K-pop berleluasa memberikan kesan kepada nilai patriotisme dalam generasi baru. Majoriti bersetuju kerana bagi mereka generasi baru ini mudah terpengaruh dengan budaya-budaya ini dan semakin lunturlah jati diri mereka sebagai rakyat Malaysia. Dan yang tidak bersetuju pula, bagi mereka budaya-budaya ini hanya sekadar hiburan dan tidak memberi kesan kepada negara kita. Dan yang berfikiran neutral pula, bagi mereka isu ini bergantung kepada sifat peribadi individu itu sendiri.
Soalan yang kelima, kadar perkhidmatan bimbingan guaman yang mahal membebankan anggota masyarakat membuat keputusan tentang tindakan terhadap hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat. Majoriti adalah bersetuju kerana bagi mereka kadar bayaran pihak guaman bergantung kepada jenis kes, dan yang berfikiran natural pula, bagi mereka kadar bayaran pihak guaman tidak mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh mahkamah. Dan yang tidak bersetuju pula, sesiapa sahaja boleh menggunakan khidmat guaman kerana adanya Majlis Guaman Malaysia. Bagi dasar ekonomi pula, soalan yang pertama, apakah peragihan hasil negara mengikut kaum memberikan kesan yang baik kepada keadaan Malaysia di negara kita? Dan majoriti mereka bersetuju kerana dipercayai bahawa peragihan hasil negara dapat membantu rakyat, terutamanya dapat mengurangkan jurang pendapatan, dan ia juga dapat meningkatkan kuasa beli rakyat dengan menghapuskan jurang pendapatan dan kekayaan antara kelas kaum dan sebagainya. Dan yang memilih natural pula, bagi mereka, mereka berasa tidak ada juga mereka yang tidak pasti mengenai kenyataan yang kami berikan, dan mereka belum mempertimbangkan dan mungkin tidak memiliki pengetahuan cukup dalam membuat keputusan yang berdasarkan kenyataan ini. Dan yang tidak bersetuju pula, responden mungkin berpendapat bahawa kita perlu menggalakkan bahawa perkara ini dapat menggalakkan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Bagi soalan kedua, adakah kerajaan perlu menambah baik lagi soal dasar perkelasan pendapatan supaya bantuan secara bersasar dapat diberikan secara sistematik dan terurus? Majoriti adalah bersetuju kerana mereka berharap bahawa kerajaan dapat memberi fokus bantuan kepada mereka yang berpendapatan rendah dengan lebih sistematik. Dan yang tidak bersetuju pula, bagi mereka responden berpendapat bahawa individu seharusnya bertanggungjawab penuh atas pendapatan dan kesejahteraan mereka sendiri. Bagi soalan yang ketiga, apakah anda setuju usaha yang dibawa oleh kerajaan berkenaan menu rahmah dapat membantu masyarakat terutamanya golongan berpendapatan rendah? Majoriti adalah bersetuju kerana mereka percaya dengan memberi akses kepada hidangan sihat dan murah adalah satu tanggungjawab daripada kerajaan yang supaya dapat membantu mereka yang kurang berkemampuan. Bagi soalan keempat, apakah kita bersetuju bahawa pemotongan subsidi elektrik kepada golongan berpendapatan tinggi? Dan majoritinya bersetuju kerana ia dapat mengurangkan beban tanggungan kerajaan dan dapat menyeimbangkan kuasa beli rakyat. Bagi mereka yang tidak bersetuju, pemotongan subsidi ini menyebabkan pengguna mencari alternatif lain bagi menambah beban kepada masyarakat. Dan soalan yang kelima, apakah kita bersetuju bahawa negara akan mengalami inflasi jika bantuan kerap diberikan kepada rakyat? Majoriti tidak bersetuju kerana dasar kawalan harga membantu mengurangkan inflasi, dan dasar subsidi bersasar membantu golongan yang memerlukan. Bagi dasar pendidikan, adakah pemansuhan UPSR dan PT3 perlu diteruskan? Majoriti tidak bersetuju kerana mereka lebih memilih peperiksaan bertaruhan tinggi iaitu UPSR dan PT3 untuk mengetahui peningkatan pelajar. Kerana dengan ini mereka akan lebih termotivasi dan cenderung untuk belajar kerana mereka mempunyai sasaran masa hadapan. Dan bagi mereka yang bersetuju, mereka merasakan PBS, Pentaksiran Berasaskan Sekolah adalah satu usaha yang lebih baik kerana ia dapat mewujudkan suasana PDP yang lebih menyeronokkan. Dan selain itu juga, PBS ini dapat menilai murid secara holistik. Bagi soalan kedua, sistem pemilihan kemasukan ke institusi atau sekolah berprestasi, lebih bersetuju responden kami memilih kepada pemilihan secara sistem merit kerana ia bergantung sepenuhnya kepada kebolehan pelajar ataupun kelayakan dari segi akademik maupun kurikulum. Dan ini dapat melatih sifat daya saing yang sihat dalam kalangan pelajar itu sendiri. Dan soalan ketiga, pemakai seragam sekolah sangat penting bagi mendidik disiplin pelajar, dan majoritinya adalah bersetuju kerana bagi mereka dengan kita memakai pakaian seragam sekolah, kita dapat mendidik nilai mematuhi peraturan dan menghormati pihak berkuasa kerana ini merupakan nilai yang perlu diterapkan untuk membangun watak pelajar kelak. Dan dengan pemakaian seragam sekolah, kita dapat mempersiapkan pelajar supaya lebih bersedia dengan keperluan masa hadapan di mana setengah industri memerlukan kod pemakaian yang telah ditetapkan. Bagi soalan yang keempat, pendidikan digital yang semakin diberi perhatian dalam sistem pelajaran amat memberi kesukaran kepada para guru dan pelajar. Majoritinya bersetuju kerana bagi mereka kebanyakan pelajar terjejas pelajarannya kerana rangkaian internet yang perlahan di segelintir kawasan luar bandar. Dan terdapat juga pelajar yang tidak mempunyai peranti maupun mereka perlu berkongsi peranti dengan orang lain. Dan para guru juga perlu melakukan transformasi kaedah PDP di mana mereka perlu menyesuaikan pengajaran mereka dengan persekitaran dan emosi segelintir pelajar. Dan hal ini menyukarkan guru mengawasi keadaan pelajar
yang jarak jauh. Dan soalan yang kelima, yang terakhir, bantuan kewangan daripada kerajaan terhad kepada pelajar golongan berpendapatan rendah adalah lebih wajar berbanding kepada pelajar yang cemerlang. Dan majoritinya bersetuju kerana bagi mereka bantuan kewangan sepatutnya diberikan kepada golongan yang memerlukan. Jadi kita dapat membantu memecahkan kitaran kemiskinan di Malaysia. Dan kita juga dapat memberi peluang kepada mereka yang dalam golongan berpendapatan rendah kerana mereka memerlukan peluang untuk mendapat pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehpasaran mereka. Jadi kesimpulannya, dasar-dasar kerajaan yang diamalkan oleh pemerintah negara pada masa kini menerima pelbagai reaksi daripada rakyat tempatan, terutamanya dalam hal sosial, ekonomi dan pendidikan. Perkara ini menunjukkan bahawa terdapat pelbagai penambahbaikan yang perlu dibuat bagi memastikan negara kita terus maju gemilang dari segi semua aspek. Sekian, terima kasih.